which is chapter 3. Okay, dengar? Dengar tak suara saya? Dengar Dengar. Okay, right, so hari ni kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter 3, di mana chapter terakhir dalam subjek matematik 3 ni lah. Okay, so apa yang awak akan belajar untuk chapter 3 ni, dia adalah melibatkan Laplace transform. Okay, so get ready untuk chapter yang baru. So hopefully chapter yang baru awak bolehlah kita cakap sana daripada awal untuk cuba memahami dan kalau tak faham tu cepat-cepat buat balik bagi faham. Alright, so okay, so now untuk chapter ni, chapter Laplace transform ni, okay, dalam chapter Laplace transform ni apa yang awak kena belajar? First, awak kena tahu dulu dia punya awak kena tahu dulu dia punya introduction. Okay, dalam introduction ni awak akan belajarlah apa itu Laplace transform. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, awak akan belajar tentang Laplace transform dan juga dia punya properties. Okay, so nanti awak akan tahulah Laplace transform tu apa, and then berapa banyak properties yang ada dalam Laplace transform ni. So bila kita akan pakai properties ni, okay? Alright, so yang ketiga awak akan belajar inverse. Alright, so inverse Laplace transform dan juga dia punya properties. Sama juga, so awak kena tahu apa itu inverse Laplace transform, macam mana bila kita nak pakai ataupun nak apply dia punya properties. Alright, and the last one dalam chapter ni apa yang awak kena belajar, dia punya IVP ataupun initial value problem. Maksudnya kita nak solvekan initial value problem ni menggunakan Laplace transform. Okay, dia ada 4 benda ataupun 4 subtopik yang awak kena belajar dalam Laplace transform. Okay, so now kita pergi dulu kepada introduction. So introduction, okay, dekat sini dia cakap transform method find its application in those problem which cannot be solved directly. Maksudnya dengan menggunakan Laplace transform ni kita boleh solvekan masalah yang kita tak boleh nak solvekan secara directly. Okay, itu dia punya function Laplace transform ni. Yang kedua, Laplace transform ni juga function dia kita nak solvekan differential equation. Apa maksud differential equation ni? Maksudnya yang macam chapter 1, chapter 2 yang kita belajar ni. Okay, so maksudnya dengan menggunakan teknik Laplace transform ni kita dapat selesaikan differential equation dan juga melibatkan initial value problem yang kita tak boleh nak solvekan. Contohnya yang previous method kita macam mana? Contoh yang separable, homogeneous, linear, exact, and then masuk untuk yang second order linear differential tu yang kita guna homogeneous dan homogeneous tu kan. So maksudnya bila kita tak boleh nak solvekan pakai previous method tu, so kita boleh pakai Laplace transform untuk kita solvekan initial value problem. Okay, itu dia punya main ataupun dia punya fungsi utama untuk Laplace transform tu. Alright, so sebelum kita nak guna Laplace transform ni untuk nak solvekan IVP apa segala benda tu, jadinya Laplace transform tu. Alright, okay, so first this one is a definition of Laplace transform. So ini adalah dia punya cakap asal macam mana Laplace transform tu terjadi. Okay, so daripada definition ni dia cakap let function ft be a function defined for all t greater than or equal to 0. So benda ni penting. Okay, ini adalah dia punya ciri-ciri wajib dia. Okay, maksudnya function ft ni dia akan define untuk bila t tu greater than or equal to 0. Maksudnya nilai t mesti 0 dan ke positive area lah ataupun 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai infinity. Okay, kalau dia negatif, so kita tak boleh dikirakan sebagai function ft itulah. Okay, so the integral
Okay, 0 to infinity exponential negative st multiply with function ft dt. Okay, ini yang kita panggilkan sebagai Laplace transform ataupun ini adalah dia punya definition of Laplace transform. Okay, maksudnya bila kita nak cari Laplace transform, kita akan masukkan dalam formula ni. Okay, and then kita integrate. Alright, so kita akan dapatlah dia punya value nanti. So value yang kita dapat tu lah yang kita buat Laplace transform tu. Okay, so kalau awak tengok kat sini dia cakap is called Laplace transform of function t if the integral exists. Okay, so maksudnya bila kita dah masukkan function ft ni dalam formula Laplace transform ni, and then bila kita buat integral ataupun bila kita buat integration, so integration to exist, so this one nilai yang kita dapat tu kita akan panggil dia sebagai Laplace transform of function t. Okay, so this one f besar and in bracket s ni adalah dia punya maksudnya selepas kita dah buat Laplace transform, ini dia punya simbol. Okay, so maksudnya bila kita nak cari Laplace transform, so dia fs equal to L, and then kita kena Laplace transformkan kita punya function t tu. Okay, kalau soalan minta awak cari function t ni ataupun cari Laplace transform function t ni menggunakan definition, so awak kena gunalah formula ni. That's why dia macam ni, fs equal to Laplace transform function t equal to integrate from 0 to infinity and then exponential negative st multiply with function ft dt. Okay, faham? So bila awak dah buat Laplace transform, automatic simbol daripada ft akan bertukar jadi fs. Okay, macam sebelum ni kalau kita belajar kita differentiate ke, kita integrate ke, kita akan guna y dan juga x kan. Tetapi bila melibatkan Laplace transform, kita akan guna t dan juga s. Okay, clear? Ada nak tanya apa-apa tak untuk definition? Okay ke? Any question? Okay, Minda. Okay, Puan. Alright, so kita continue, right? Okay, so kita tengok pada example. Okay, di mana example ni kita nak cari Laplace transform menggunakan definition. Okay, kalau soalan mention using the definition of Laplace transform, so awak kena gunalah benda ni. So maksudnya nak cari fs, dia kena guna formula ni, formula definition of Laplace transform ni. Okay, so this one adalah kita punya formula, alright, untuk definition of Laplace transform. So now soalan bagi a equal to function ft equal t square. Okay, so kita tahu ini adalah kita punya ft. So ft ni nanti kita akan masukkan dalam formula ni. Alright, so bila kita tengok sekarang ni kita nak cari Laplace transform. So bila nak cari Laplace transform, first di bahagian left hand side ni, so kita kena tukarlah dia punya bentuk. Tadi ft kan, so sini kita kena jadi fs. Maksudnya kita nak buat Laplace transform. Kita dalam proses nak buat Laplace transform. Okay, so fs sama dengan kita akan, ini adalah simbol Laplace transform. So maksudnya kita nak buat Laplace transform lah. So L and then dalam bracket kita punya function ft. Okay, so ni tunjuk satu-satu lah. So nanti kalau awak dah mahir, awak nak skip yang ni, awak nak terus daripada sini pun tak ada masalah. Okay, so equal to sebabkan ft kan, so ft ni sama dengan t square. So kita substitute ft dengan t square. Alright, so now sebabkan soalan nak pakai ataupun nak kita cari menggunakan definition, so this one kita kena masukkan dalam definition lah. So definition cakap apa? 0 to infinity. Kenapa 0 to infinity? Sebab syarat tadi dah cakap t mesti greater than or equal to 0. Means that t mesti 0 sehinggalah infinity lah. Okay.
So 0 to infinity. And then dia punya formula adalah exponential negative st, and then kita multiply with ft dt. So sekarang ni untuk part exponential ni kita maintain lah, boleh. Alright, so ft ni kita akan substitute dengan t square dt. So bila awak dapat dalam bentuk macam ni, kita nak cari integration, right? So apa method yang kita nak kena pakai bila jadi macam ni? So benda ni awak dah belajar saya lepas kan? And then macam chapter 1, chapter 2 pun banyak jumpa integration, right? So mesti dah expert. Alright, so kalau melibatkan macam ni, apa yang kita nak buat? Kita boleh ke solvekan secara direct? Boleh tak nak solvekan secara direct? Boleh tak kita nak solvekan integration ni secara direct? Tak boleh pun, kita kena guna by part ataupun tabular method. Yes. Okay, kita akan pakai by part ataupun tabular method. Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk operasi darab. Okay. So bila bentuk yang macam ni, so macam nak memudahkan ataupun lagi menyenangkan, better kita pakai tabular method lah. So bila awak pakai tabular method, awak akan save awak punya waktu sedikit lah. Okay. So bila pakai tabular method, first kali dia punya sign. Okay. And then yang kedua, benda yang kita nak differentiate. And then yang ketiga ni adalah kita punya yang kita nak integrate. Alright. So macam mana kita nak identify yang mana satu term yang kita nak gunakan untuk differentiate, yang mana satu term yang kita nak gunakan untuk integrate. So benda tu pun ada, kita dah belajar yang lepas menggunakan formula LPET. So LPET ni apa function dia? Function dia kita nak cari U. So U ni macam mana kita nak tengok ataupun kita nak choose U, kita akan tengok kepada function yang terlibat di dalam sesuatu yang kita nak integrate tu lah. So kalau contoh macam yang sekarang ni, yang terlibat adalah exponential dan juga polynomial. Okay, bila kita tengok formula kat sini, apa yang kita jumpa dulu? Polynomial ke exponential? Kita akan jumpa polynomial dulu, right? So, yang mana function polynomial tu yang kita akan pilih sebagai U. That's why lah, kita punya yang kita nak differentiate tu adalah T square. Alright, so sign mesti bermula dengan positif. So positif, and then this one U ni adalah untuk kita differentiate lah. So kita akan ambil T square. And then yang kita nak integrate adalah yang selain daripada ni lah. So kita dah ambil yang ini lah tinggal. That's why lah kita akan jadi exponential negative xt. And then apa yang kita kena buat untuk second row ni, kita akan, this one kan positive sign. So yang second dia akan jadi negative sign lah. So this one kita nak differentiate. So T square bila kita differentiate kita akan dapat 2T. And then this one kita integrate lah. So kita akan dapat negative exponential negative st over s. Alright, so mesti dah tahu kan. So kalau saya tak explain sampai habis pun tak ada masalah kan, sebab kita dah jumpa banyak kan bila melibatkan tabular method ni. Then bila kita nak berhenti, bila di bahagian kolom differentiate ni kita dapat 0. So kita akan stop. Alright, so now kita akan simplify lah. This one sebabkan positif, negatif, that's why awak dapat negatif T square exponential negative st over s. And then minus 2T exponential negative st over s square. And then minus 2 exponential negative st over s cube. So now jangan kita lupa sebabkan ini adalah ada value, ada limit kat situ, ataupun kita panggil dia sebagai apa ni? Panggil sebagai apa? So bila ada limit, jangan lupa letak limit, okay? So bila kita letak limit, apa yang kita kena buat? Kita kena buatlah operasi tolak tu. Maksudnya yang atas, maksudnya kita substitutekan value yang atas and then kita tolak dengan substitute value yang bawah. That's why yang dekat sini, T ni kita substitute dengan infinity. Okay? So semua yang ada T ni kita akan substitute dengan infinity and then tolak. And then for second value ni kita akan letak 0 untuk T. Alright?
So bila dah dapat macam ni, apa yang kita kena buat? Kita simplify lah. Alright, so ingat kenapa yang bahagian infinity ni, kalau awak nampak negative infinity square exponential negative st over s, okay, minus 2 infinity e negative s infinity tu s square and seterusnya tu. Kenapa dia jadi 0, 0, 0? Dia jadi 0 sebab apa? Okay, sebab okay, now this one is infinity. So infinity square kita akan dapat infinity juga, betul? So infinity, this one is negative. So negative infinity dia tak ada dalam t greater than or equal to 0, betul? Maksudnya nilai t dekat situ dah jadi negatif. Dia dah jadi negative infinity. So bila dia dah jadi negative infinity, dia menghampiri dengan kosong lah, yang paling dekat dengan nilai t ni, betul tak? That's why untuk bahagian ni, okay, bahagian ni dia akan jadi 0. Sama juga untuk bahagian ni pun dia akan jadi 0. And untuk bahagian ni pun dia jadi 0. Okay? Clear? So yang mana yang 0 ni tak ada masalah lah. So bila 0 bahagi dengan s, so of course lah kita dapat 0. And then 0 bahagi dengan s square pun 0. And for this one, sebabkan exponential negative 0, so negative 0 means 0 jugalah. So exponential 0 kita akan dapat 1. So 1 time dengan 2, so kita akan dapat 2. Okay, that's why dia jadi negative 2 over s cube. And then negative time dengan negative, so we get positive lah. That's why awak dapat 2 over s cube. Okay, bila awak guna formula, bila awak guna definition of Laplace transform, ini dia punya calculation. Awak kena buat macam ni sampai awak dapat at last sekali jawapan dia. Okay, remember at last mesti in term s, bukan dalam t dah. Okay, dia dah tukar jadi s. Alright. Okay, kita tengok lagi satu example di mana yang tadi ni bila function ni secara direct je dibagi. Okay, so macam yang example yang kedua ni, bila dia bagi function dalam bentuk piecewise function. So dalam bentuk piecewise function ni, apa yang kita kena buat? Kan, so transformkan this one. Okay, this adalah satu equation. Ini satu equation, ini satu equation dan ini satu equation. So kita ada 3 equation dekat sini. Okay, so plus. Kenapa plus? Sebab dia piecewise kan, dia maksudnya kalau kita tengok dia punya t ni, limit of t ni from 0 to 2, and then yang kedua 2 to 4, and then yang ketiga 4 dan ke atas lah. That's why dia kena tambah. Right? Maksudnya dia ada berkaitan. Okay, dia berkaitan. So this one 2 and then plus Laplace transform untuk yang ketiga, so 3. Okay, sebab apa? Sebab function dia dalam bentuk macam ni. Let's say kalau dia ft sama dengan x pula dah, t1 t square. So kalau bentuk macam ni, awak kena tukarkan jadi macam ni lah. Laplace transform t tambah Laplace transform 1 dan Laplace transform t square. Okay, tapi sebab function dia 1, 2, 3 je, so kita dalam bentuk macam ni. And then bila sebabkan dia nak kita cari Laplace transform ni menggunakan definition, so kita tahu lah definition means that kita kena guna formula ni. Kan? Alright, so bila nak guna formula ni, apa yang akan berlaku kat sini? So dia akan jadi integrate. Okay, yang ini kita kena tengok limit di bahagian. So limit dia daripada 0 to 2. So kita kena tulis lah 0 to 2. And then dia punya dalam ni adalah negative exponential negative st multiply with 1. Okay, dt. And then plus for this one pun sama jugalah. Okay, sebab apa? Sebabkan ini dia daripada berapa? 2 sehingga 4. So 2, 4. And then sama juga dt. Dan seterusnya. So seterusnya last one is okay, from 4 to infinity. So kalau kita tengok balik daripada yang awal ni, okay, sehingga yang terakhir, apa yang kita nampak?
Kalau kita perasan, kita start dengan 0 dan berakhir dengan infinity. So, samalah dengan benda ni, 0 to infinity. Okay, so bila dah dapat macam ni, kita akan integrate satu-satu dan masukkan balik dia punya limit. Macam ni lah. So, kita dah dapat bentuk ini. And then, sebabkan 1, 2 dan 3 ni constant, so kita boleh letak di 2. Okay, jadi bentuk macam ni. So, dah jadi bentuk macam ni, kita integrate yang dalam ni lah. So, bila kita integrate exponential negative ST, kita akan dapat exponential negative ST over negative S. And then for this one, dia punya limit daripada 0 to 2. And then plus 2, this one pun samalah sebab bentuk yang sama kan. So, yang ini dia punya limit from 4. Dan yang ketiga, dia punya limit daripada 4 to infinity. Then, kita masukkanlah dia punya nilai limit ni ke dalam kita punya equation. Alright. So, bila kita masuk, dia dapatlah bentuk macam ni. Okay. So, awak dapat bentuk macam ni, apa yang awak nak kena buat? Simplify lah. Okay. Simplify. So, bila awak tengok dekat sini, awak akan dapat negative exponential negative 2s over s plus 1 over s and then plus 2. Then this one is untuk yang second tu kan, and this one yang ketiga. So, yang mana sama kita boleh tambah atau tolak, yang mana tak sama remain je lah. So, kalau kita tengok exponential negative st dengan yang ni, betul? So, disamakan. So, 2 tolak dengan 1. That's why awak dapat, betul lah, tambah kan? Okay. Alright, so kenapa dia jadi tolak? Betul lah. Okay, so bila kita dah kembangkan dekat sini, dia akan jadi macam ni lah. Negative exponential negative 2s over s plus 1 over s minus 2 exponential negative 4 s over s plus 2 exponential negative 2s over s plus 3 exponential negative 4s over s. So, yang mana yang ini dan ini adalah sama, betul? So, kita boleh tolak atau tambah lah. So, dekat sini ada 2 dan this one adalah negatif 1. So, 2 tolak 1, that's why awak dapat exponential negative 2s over s. And then, yang this one, nampak tak exponential ni? Negative 4s. So, this one pun negative 4s. So, 3 tolak 2. So, kita akan dapat 1. So, 1 darab dengan exponential negative 4s over s. So, kita akan dapat exponential negative 4s over s. So, 1 over s tak ada apa-apa yang kita boleh buat. Just remain je lah. So, at last kita akan dapat this value. Okay? Clear tak? Okay, itu kalau guna definition. Mungkin awak rasa saya terlalu laju untuk bahagian explanation bahagian ni kan. Sebab apa? Sebab bahagian ni adalah bahagian yang kita selalu jumpa. So, saya assume awak dah faham ataupun awak dah tahu macam mana nak buat. Okay? So, maksudnya yang ini ni basic je lah. Alright? Tambah tolak, nak integrate benda yang basic. Okay? Alright. So, ada apa-apa nak tanya tak dengan definition of Laplace transform? Ada tak yang macam tak clear ke apa-apa ke? Ke okey-okey aja? Boleh? So, pakai diam je ni boleh lah kot ya? Saya pun tak tahulah kenapa kamu diam. Diam boleh ke, diam tak boleh ke, saya pun tak tahulah. Ataupun diam sebab buka saja tapi kamu tak ada pun kat depan laptop. Pun tak tahulah kan. Wallahu alam. Ada macam. So, ada. Ya, saya cam suara awak, suara V, itu saya cam lah suara tu. Sebab selalu respon kan. Okay, boleh tak untuk definition tu clear tak? Untuk introduction okey tak? Ataupun masih lagi sama-sama? Untuk definition ni sebenarnya tak adalah banyak sangat dipakai pun, tapi at least awak kena tahulah. Maksudnya permulaan Laplace transform ni dia datang daripada bentuk yang macam tu. Okay, dia datang daripada formula yang macam tu. Okay, means that daripada Laplace transform tu dia punya apa namanya? Dia punya formula tu daripada bentuk kita integrate daripada 0 to infinity E negative st ft dt. Okay, ini dia punya permulaan dia. Okay, so maksudnya kalau kita nak cari satu-satu untuk Laplace transform ni, kita kena pakai macam ni. Tetapi benda ni akan
macam ni lah, benda ni akan membuang masa awak. Bila kita nak kena cari dulu definition nak cari dulu Laplace transform tu menggunakan definition. That's why untuk Laplace transform kita keluarkan table macam ni. Kenapa table macam ni dikeluarkan? Supaya mudah untuk awak cari, sebab kita bukan hanya semata-mata nak cari bentuk Laplace transform tu, tapi nanti ni kita nak pakai untuk nak cari initial value problem lah, apa semua benda tu kan. So benda tu panjang. So kalau Laplace transform tak diberikan dalam bentuk table macam ni, so dia agak banyak, dia akan ambil masa awak terlalu banyak lah. Sebab kita first nak kena cari dulu Laplace transform untuk setiap function ft tu. Lepas tu kita nak kena buat yang lain-lain pula. So macam benda tu akan mengambil masa awak. So that's why lah table ni dikeluarkan untuk memudahkan awak, di mana kalau kita tengok ft, okay, bila dia punya kita panggil apa? Value ft ni adalah a, ataupun a ni apa dia? A ni contoh macam number lah, 1 ke 2 ke any number, any value. So automatic bila kita buat Laplace transform, dia akan transform yang bentuk macam ni, a over s. Okay, kalau awak tak percaya, cuba awak try guna definition punya Laplace transform. Okay, definition Laplace transform kan disebut from 0 to infinity, okay, exponential negative st, kita multiply dengan function ft kita. So function ft kita adalah a. So let's say lah saya letak 2. Okay, a, contohlah a sama dengan 2. So saya letak 2 dt. Okay, so 2 kita boleh letak di luar, okay. So bila letak di luar, yang kita nak integrate hanyalah exponential negative st dt. Kan, from 0 to infinity. So kita akan dapat exponential negative st over negative s kan. And then so 0 infinity, so 2 kat sini. So 2, so yang first kali kita akan dapat negative exponential negative infinity over s, and then minus yang kedua 2 negative exponential 0 over s. So kalau kita tengok untuk this part, sebabkan dia negative infinity, so this one akan jadi 0. So 0 minus this one, kita akan jadi negative 2 over s. So negative dan negative kita akan dapat positif. So positif 2 over s. Okay, kalau kita tengok pada table ni, okay, bila a kita adalah 2, so bila kita buat Laplace transform, kita akan dapat a over s. Maksudnya kita akan substitute a ni dengan value ni lah. So kita akan dapat 2 over s. Sama ke tak sama? Sama kan? Itulah yang saya maksudkan tadi tu. Yang saya maksudkan, Laplace transform ni nak cari dia, kena guna definition of Laplace transform. Tetapi kalau awak nak cari pakai definition, nampak tak? Panjang kan? Ni calculation dia. Tetapi bila disediakan table of Laplace transform untuk awak dah menjimatkan waktu. Kenapa saya cakap jimat? Sebab awak tengok ini a equal to 2. So kita masuk je dalam formula yang dia dah memang letak lah. So a over s. So just substitute lah a ni dengan nilai yang ada. So nilai dia 2. So 2 over s. Macam tu je. Nampak? Itu function table of Laplace transform. So sangat-sangatlah berguna, dan awak kena tahu macam mana nak pakai dia. Okay? Macam contoh this one. Kalau awak tengok function ft awak tu t power of n. So kita kena tahulah nilai n apa. Sebab apa kita kena tahu nilai n tu berapa? Supaya nanti bila kita buat Laplace transform, kita akan dapat bentuk macam ni. N factorial over s power of n plus 1. So nanti kita just substitute nilai n sahaja. And then kita just solve sedikit sahaja. Okay? Tapi kalau contoh kita pakai definition, lagi panjang lah kita nak calculate. Okay? So sama juga bila exponential at, so dia akan jadi 1 over s minus a. Sin at, bentuk dia macam mana? A over s square plus a square. Kalau cos at, apa perbezaan dia? Okay, kalau sin a ke atas ataupun value ke atas, tetapi kalau cos dekat atas dia adalah variable s. Okay, itu je perbezaan dia. Yang bawah sama. Sin hyperbolik dengan cos hyperbolik pun sama juga. Atas sin adalah a,
kalau cos hyperbolic dia punya ke atas tu adalah variable S. Tetapi apa perbezaan antara sin dengan sin hyperbolic? Simbol di bawah. Nampak? Ni positif, ini negatif. Sama juga untuk cos hyperbolic dan juga cos, dia punya perbezaan plus minus tu je. Okay? Yang dua kolom yang terakhir ni, ini yang nanti awak akan faham. Benda-benda macam ni kenapa jadi bentuk macam ni? 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 Bentuk macam ni dan bentuk macam ni. Sebab apa jadi bentuk macam ni? Sebab kita menggunakan properties. Okay? So nanti kita akan belajar lah properties. So maksudnya dengan properties tu kita akan dapat bentuk yang macam ni, macam ni dan macam ni. Dan macam ni. Okay? Alright. So yang dua yang terbawah ni. Okay? Row yang dua last ni, y prime t dengan y double prime t ni, ini kita akan pakai nanti bila kita masuk bahagian initial value problem. So kita akan pakai benda ni. Okay? So maksudnya table ni dia dah merangkumi satu chapter untuk Laplace transform ni. Ya, faham? So sangat penting untuk kita faham table ni. Sebab bila awak faham table ni, insyaAllah bila dapat soalan taklah macam terlalu, macam nak cakap, tak adalah awak akan menghilangkan markah-markah awak. Macam itulah. Alright. So now kita pergi kepada Laplace transform yang pertama. Okay. Contohnya macam yang tadi saya bagilah. Okay. Bila dia beri function ft sama dengan 2. And then dia nak awak cari find the Laplace transform. So bila dia nak awak cari find the Laplace transform, apa yang kita kena buat? Kalau dia tak cakap, dia tak mention pun nak pakai, kena pakai definition. Contoh dia tak mention pun, so tak payahlah nak pakai definition Laplace transform tu. Better awak pakai table. Okay? So kalau kita tengok ft equal to 2, so kita tahu 2 ni adalah a. So a equal to 2. So kalau kita tengok dekat table ni, yang mana satu kita nak pakai? Of course lah kita nak pakai yang ni. Betul? So bila ft kita adalah value, and then kita nak buat Laplace transform, mestilah akan tulis macam ni fs equal to, and then this one benda yang kita nak Laplace transform kan. So kita buat Laplace transform 2. Alright, so next barulah kita salin ataupun kita tulis ikut formula yang diberikan. Okay, sebabkan formula cakap a over s, so a ni kita substitute lah dengan 2. That's why awak dapat 2 over s. Okay, so tengok yang B. B ni dia bagi function T equal to T square. So kita tahu bila melibatkan T power of N, kita akan pakai kolom kedua ni. Betul tak? So dekat sini apa yang awak kena tahu? Nilai N. N sama dengan, sebab ini adalah Tn. So bentuk sama kan? So T2. So kita tahu N ni sama dengan 2. So N equal to 2. Right? So bila n equal to 2, apa formula dia? Formula dia adalah n factorial over fs equal to Laplace transform t square equal to n. N kita 2. Masuklah 2 factorial over s. N ni kita substitute dengan 2. So 2 plus 1. So 2 factorial sama dengan 2. Over dengan s 2 plus 1, 3. So that's why awak dapat 2 over s cube. Boleh? Just follow ataupun tengok je kita punya table. And then C. C ni ft equal to exponential 3t. So kita nak tahulah, kita akan pakai this one. Kan? Sebab ft kita dalam bentuk exponential. So exponential at. So kita tahu 3 ni adalah kita punya a. That's why saya letak sini. A equal to 3. So kita tahu yang bila ft equal to e at, bila kita buat Laplace transform dia akan dapat 1 over f minus a. So dekat sini apa yang jadi? Okay, sebabkan kita dah tahu a kita adalah 3, so masukkan je lah dalam formula ni. That's why awak dapat 1 over s minus E
substitute dengan 3. Okay, let's say lah kalau awak punya negative positif dia dah okay. Alright, continue dengan kita tengok sin 2t. Okay, bila kita buatlah fs ni, apa maksud dia? Okay, maksudnya daripada function ft ni kita dah buat, kita nak cari Laplace transform. Okay, so fs sama dengan, okay, kita buat simbol Laplace transform ft, function ft kita. So kita substitute lah function ft sin 2t. And then masukkan dalam formula. So formula ni adalah a. So a adalah 2. So masuklah 2 over s square plus 2 square. And then kita simplify 2 over s square plus 4. Okay, boleh? Okay, let's say lah kalau kita punya ft adalah cos. Okay, cos 2t. Saya ambil So kita tahu a kita adalah 2. Alright. So bila ft kita adalah cos at, so bila kita nak buat Laplace transform, dia akan menjadi s over s square plus a square. Betul? So sekarang ni a kita adalah 2. Saya dah tuliskan. So a sama dengan 2. So now fs equal to, so s over s tak boleh berubah, biar je macam tu. Okay, so s square plus 2 square. So we get s over s square plus 4. Nampak tak perbezaan dia? Yang bawah sama. Sin dengan cos, kalau dia punya a samalah kan. Okay, sin, contoh sin 2t dengan cos 2t. Bawah dia akan dapat sama. Sin s square plus 4. Tetapi apa yang berbeza hanyalah di atas ni. Okay, kalau sin dia value. Kalau dia cos, kita letak s ataupun variable s. Okay? Okay tak setakat sekarang? Terlaju sangat? Laju sangat ke? Okay, Puan. Okay je. Okay, next. So macam this one, macam tadi untuk example D, bila melibatkan sin dengan cos. Okay, contoh kalau melibatkan cos hyperbolic. Okay, cos hyperbolic, apa perbezaan dia? Perbezaan dia dekat bawah sahajalah, yang atas maintain sama macam this one. Tengok kalau kita tengok cos, atas dia s kan. So kalau cos hyperbolic, atas dia sama juga s, tapi yang berbeza hanyalah simbol kat bawah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini pun, cos hyperbolic s over s square minus a square. So kita tahu a kita adalah 2. So bila kita buat Laplace transform, so s over s square minus 2 square. Kenapa 2 square? Sebab this one adalah a square. So a kita 2, so masukkanlah dalam ni. Sebab tu kita dapat s over s square minus 4. Nampak tak perbezaan dia? Kalau untuk cos tadi, s over s square plus 4. Tapi kalau cos hyperbolic, s over s square minus 4. Okay? Sama juga kalau sin hyperbolic. Contoh sin hyperbolic 2t. Okay? So, dia akan jadi, bila kita nak cari fs, dia akan jadi sin hyperbolic 2t, dia akan jadi, nampak ni, sin hyperbolic dia akan dalam bentuk a over s square minus a square. So a kita adalah 2. So s square minus 2 square. So kita akan dapat 2 over s square minus 4. Okay, boleh?
Okey tak? Okey, ini hanyalah untuk hari ni kita hanya belajar dulu Laplace transform. Okey, esok saya akan masuk kepada properties. Kenapa saya tak masukkan sekali property untuk hari ni? Sebabnya saya takut nanti macam awak terlalu terlalu banyak sangat input yang masuk. Takut nanti awak akan confused. Okey? So untuk esok saya akan masukkan saya akan ajar tentang properties pula. Okey? Kenapa saya tak masuk hari ni? Sebabnya saya tak nak awak confused. Sebab yang ni pun sebenarnya senang je Laplace transform ni. Okey, Laplace transform ni senang je. Sebab kita guna table. Alright? Melainkan kalau soalan minta awak cari Laplace transform tu menggunakan definition, itulah yang panjang sedikit lah. Kan? Macam kita nak kena cari, kita nak kena integrate apa semua benda tu. Tapi kalau nak cari Laplace transform menggunakan table, sangat mudah lah. Just tengok daripada awak punya table, refer awak punya function FT awak tu yang dalam bentuk yang macam mana. Bentuk number sahaja ke, ataupun bentuk exponential ke, ataupun bentuk polynomial ke, ataupun bentuk trigonometry. So dia ada bentuk-bentuk dia dan setiap bentuk tu dia ada dia punya formula sendiri untuk cari Laplace transform. So dia sangat-sangat kita sebut sangat mudah lah nak comparekan dengan kita nak guna definition. Sebab definition kita kena calculate. Macam this one kita just masukkan dalam formula yang diberi. Okay? Boleh? Ada nak tanya apa-apa tak untuk bahagian ni? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh continue dengan properties pada esok hari lah. So hari ni kita boleh stop dekat sini and then kita jumpa esok. Boleh? Boleh, Madam. Boleh, Puan. Bukan esok quiz. Kan saya cakap minggu depan saya nak buat quiz. Minggu ni saya habiskan dulu kelas untuk Laplace transform dengan dia punya property. So minggu depan hari Khamis kita akan buat revision. Okay, kita buat revision untuk chapter 2 non-homogeneous punya part. And then hari Jumaat saya akan buat quiz. Okay, boleh? Boleh, Madam. Clear tak? Clear, Puan. Ya, Puan. Okay, so lagipun esok ada 5 orang kawan awak yang tak dapat nak masuk dalam kelas kan sebab ada camp tak silap saya ada camp. So macam tak sesuai untuk saya buat quiz lah, macam even 5 orang, so still banyak kalau diorang tak ambil, kesian kat diorang. So kita akan buat minggu depan hari Jumaat, boleh? So minggu depan, maksudnya sebelum quiz hari Khamis tu kita akan buat revision dulu. Okay, kita buat revision dulu, lepas tu hari Jumaat quiz. Minggu depan minggu ke-10 kan. So minggu ke-11 kita continue balik dengan inverse Laplace transform. Okay? Boleh? Ada nak tanya apa-apa tak? Alright. So kalau tak ada apa-apa yang nak ditanyakan, saya mengharapkan okey lah untuk Laplace transform ni. Sebab Laplace transform ni untuk saya, bukanlah bila saya tengok student-student sebelum-sebelum ni, dia orang banyak perform dekat Laplace transform. Dekat macam kita nak cari Laplace transform, nak cari inverse Laplace transform. Sebab dia kan macam menggunakan table, kebanyakan menggunakan table. So sangat mudah lah. Mungkin dekat bahagian IBP tu lah macam student suka sedikit untuk nak apa yang perkataan tu, suka sikit untuk nak faham. Tapi kalau bahagian Laplace transform, inverse Laplace transform, insyaAllah lah okey je. So saya harap kalau ada masalah apa-apa, tak clear kat mana-mana, boleh inform dekat saya. Okay? Boleh? Alright, so kalau tak ada apa-apa dah, kita stop dekat sini. Kita jumpa esok pagi pukul 10 ya. Okay? Alright. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Salam, Puan. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Thank you, Puan. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Man.
Saya